Ada setengah ulama menyatakan punyalah berat, maksudnya punyalah Nabi SAW nak beritahu perkara ni sangat berat, sangat penting, sehingga kan Nabi SAW beritahu dua perkara ini yang menyebabkan puasa tu jadi sia-sia. Maka ada ulama menyatakan barang siapa yang berpuasa dan dia mengumpat dan juga menipu, batal puasa dia. Batal puasa dia. Ini pendapat sebahagian ulama. Tapi jumhur menyatakan puasanya tak batal, tapi jadi sia-sia. Maksudnya pahala tak dapat, dia dapat penat ni, dapat penat, lapar dan dahaga. Dua perkara ni, tiga perkara dia dapat, penat, lapar dan dahaga. Tiga perkara ni dia dapat, tapi pahala, apa-apa kelebihan, apa-apa fadilat dia tak dapat. Kerana puasa itu telah disia-siakan. Jadi kita kena usaha supaya, kita kena azam dan niat supaya puasa kita kali ini adalah puasa yang terbaik kita akan buat. Kita akan tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menulis ada 6 adab yang penting untuk diambil berat ketika berpuasa. 6 adab penting untuk diambil berat ketika berpuasa. Apa tujuan dia? Supaya puasa kita tadi ni tercapai maksud dan tujuannya. Dan yang kedua, supaya puasa tersebut tidak menjadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah bagi peluang dan kesempatan pada kita dengan Allah taala panjangkan lagi umur kita. Setelah malam tadi Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Sebenarnya tidur kita ni adalah satu kematian. Ialah mati kecil. Dia seumpama macam orang yang mati. Sebab tu bila dalam doa bangun tidur, Nabi SAW ajar, Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita. Nabi SAW tak pakai istaiqazna, yang telah membangunkan, yang menjagakan kita, tak. Tapi Nabi SAW pakai lafaz ahyana ba'dama amatana. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala, setelah mana dia mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi tidurnya kita malam tadi sebenarnya adalah suatu kematian. Dan pagi ni alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semula kita, dan Allah taala telah bagi peluang pada kita untuk kita buat persediaan dan persiapan untuk menghadapi kematian yang sebenar.
Sedangkan dalam ramai-ramai orang yang tidur malam tadi, ada sebahagian daripada mereka yang dah tidur terus. Allah Ta'ala tak bangkitkan mereka. Bangkit tak bangkit, bangun tak bangun dia nanti dekat padang mahsyar. Itu kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi Allah Ta'ala juga setelah Allah Ta'ala hidupkan kita, Allah Ta'ala datangkan kita dalam banyak-banyak perkara, pekerjaan. Allah Ta'ala bagi pekerjaan pertama yang kita buat setelah kita bangun tidur, kita dapat sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah datangkan kita ke rumah dia, ke masjid ini, dan kita dapat tunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Dan Nabi SAW beritahu, man sallal badraini dakhalal jannah. Barang siapa yang bersembahyang pada waktu sejuk, 2 waktu sejuk. Barang siapa yang bersembahyang pada 2 waktu sejuk, dakhalal jannah. Nabi SAW telah gunakan lafaz dakhala. Dakhala ini kalau dalam ilmu nahu, dia adalah kalau dalam ilmu nahu, ilmu saraf, dakhala ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi ni apa? Kalau dalam bahasa Inggeris sebut past tense. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut apa dia? Perbuatan yang telah pun berlaku. Jadi Nabi SAW telah gunakan lafaz untuk perbuatan yang telah, maksud perbuatan itu adalah perkara telah berlaku. Tapi Nabi SAW nak beritahu tentang peristiwa yang akan berlaku. Masuk syurga tak berlaku lagi. Masuk syurga tu dia akan berlaku nanti. Tapi dekat sini Nabi SAW telah gunakan lafaz fa'il madhi. Ulama beritahu maksudnya Nabi SAW nak beritahu, barang siapa yang bersembahyang pada 2 waktu sejuk, dia pasti akan masuk syurga. Dia pasti akan masuk syurga. Jadi untuk ini kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita minta supaya Allah Ta'ala terus pilih kita sampai untuk kita, supaya kita dapat melakukan ketaatan ni sampai bila-bila, insya-Allah. Dan syukur kita lagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tak lama lagi, tak sampai 10 hari dah lagi, tak sampai lagi 10 hari. Dia puasa 10 hari lagi lebih kurang, insya-Allah 9-10 hari lagi kita akan sampai ke bulan Ramadan. Satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah janjikan ganjaran yang besar untuk orang yang menghidupkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dalam bulan Ramadan ni, apa sahaja amalan yang kita lakukan akan diberi ganjaran yang besar-besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap amalan kita yang sunat, amalan-amalan sunat kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi dia pahala seperti kita melakukan amalan fardu. Maknanya kalau dalam bulan Ramadan kita bagi sedekah, kita bagi sedekah pada orang, Allah Ta'ala akan bagi kita pahala zakat. Kita sembahyang sunat, apa sahaja amalan sunat yang kita buat, pahala kita akan dapat seperti kita melakukan solat fardu. Ini untuk amalan-amalan sunat. Adapun amalan-amalan fardu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gandakan sehingga 70 kali ganda. Seolah-olahnya setiap amalan fardu yang kita buat, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran seolah-olah kita buat amalan itu sebanyak 70 kali. Contohnya macam tadi kita sembahyang subuh secara berjemaah. Okay. Dalam bulan yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi pahala amalan solat berjemaah ini sebanyak 27 kali ganda. Kita sembahyang subuh sekali, kita dapat pahala 27 kali. Seolah-olah kita sembahyang subuh tadi 27 kali. Agak-agak di kalangan kita siapa yang sedia untuk sembahyang subuh 27 kali? Ada yang sedia tak? Tak ada. Kita yang bercakap ni pun tak sedia nak sembahyang sampai 27 kali. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala pada kita seolah-olah kita buat sembahyang subuh tu sebanyak 70 kali. Sebanyak 27 kali. Dan di bulan Ramadan, ganjaran ni Allah Ta'ala akan ganda sehingga 70 kali ganda.
Amalan solat fardu dah dapat 27. Kerana bulan Ramadan darab lagi 70. 27 darab lagi pula 70. Ini banyak ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi untuk kita di sepanjang bulan Ramadan. Dan antara amalan yang telah diwajibkan untuk bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Amalan yang telah diwajibkan kepada kita sepanjang bulan Ramadan ini adalah untuk kita berpuasa. Dan puasa kita ni sebenarnya adalah puasa yang paling ringan nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau umat terdahulu, Nabi Daud alaihissalam, mereka berpuasa tak ada raya. Mereka berpuasa tak ada raya. Raya tak raya dia mati. Kenapa? Mereka kena berpuasa, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Selang sehari. Sampai bila? Sampai mati. Selang sehari puasa. Jadi kita puasa ni tak ada sampai mati pun. Kita berpuasa sebulan ni. Kita diwajibkan berpuasa untuk selama sebulan. Sebulan pula kalau kita kira-kira betul, kira-kira teliti lagi, sebenarnya tak sampai pun satu hari. Tak sampai pun sebulan kita puasa. Kita berpuasa bermula daripada selepas masuk waktu subuh sehinggalah terbenam matahari. Kalau kita dekat Malaysia ni kira-kira macam lebih kurang 12 jam sehari lah. Lebih kurang 12 jam sehari. Mana ada 24 jam? Satu hari 12 jam. Kumpul semua sekali rupanya setahun kita wajib puasa 15 hari je kita puasa penuh. Itu pun kalau tahun ni 14 hari setengah. Sebab bulan Ramadan kalau ikut dalam kalender sampai 29 hari bulan je. Jadi sebenarnya puasa kita ni ringkas sekejap je, tak lama pun. Jadi untuk ni kita kena ada azam dan niat supaya macam mana puasa kita kali ini adalah puasa yang terbaik, puasa yang lebih baik daripada puasa-puasa kita sebelum ni. Dan puasa ni secara umumnya Nabi SAW beritahu kelebihan berpuasa, as-sawmu junnatun malam yuksiruhu. Nabi SAW beritahu mafhum dia lebih kurang, puasa itu adalah perisai selama mana dia tidak memecahkan perisai tersebut. Perisai apa? Puasa ini akan menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala selama mana dia tidak memecahkan perisai tersebut. Kita tak binasakan perisai tersebut. Bila mana perisai itu dibinasakan, maka tak ada adalah perisai untuk dia. Siapa yang mensia-siakan puasanya, maka tidak adalah perisai untuknya di akhirat nanti daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam riwayat yang lain telah tanya kepada Nabi SAW, apakah perkara yang menyebabkan puasa itu jadi sia-sia, perisai tersebut pecah? Apakah perkara yang menyebabkan perisai puasa ini terpecah? Maka Nabi SAW beritahu, menipu dan juga mengumpat. Menipu dan juga mengumpat. Dua perkara ni. Dua perkara ini secara khusus Nabi SAW sebut dua perkara ini yang akan membinasakan, yang akan menyebabkan puasa itu jadi sia-sia. Ada setengah ulama menyatakan punyalah berat, maksudnya punyalah Nabi SAW nak beritahu perkara ni sangat berat, sangat penting, sehingga kan Nabi SAW beritahu dua perkara ini yang menyebabkan puasa itu jadi sia-sia. Maka ada ulama menyatakan barang siapa yang berpuasa dan dia mengumpat dan juga menipu, batal puasa dia. Batal puasa dia. Ini pendapat sebahagian ulama. Tapi jumhur menyatakan puasanya tak batal, tapi jadi sia-sia. Maksudnya pahala tak dapat, dapat penat ni, dapat penat, lapar dan dahaga. Dua perkara ni, tiga perkara dapat, penat, lapar dan dahaga. Tiga perkara ni dia dapat, tapi pahala, apa-apa kelebihan, apa-apa fadilat dia tak dapat. Kerana
puasa itu telah disia-siakan. Jadi kita kena usaha supaya kita kena azam dan niat supaya puasa kita kali ini adalah puasa yang terbaik kita akan buat. Kita akan tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menulis ada 6 adab yang penting untuk diambil berat ketika berpuasa. 6 adab penting untuk diambil berat ketika berpuasa. Apa tujuan dia? Supaya puasa kita tadi ni tercapai maksud dan tujuannya. Dan yang kedua, supaya puasa tersebut tidak menjadi sia-sia. Kalau ikut pendapat jumhur ulama, supaya puasa kita ni tak jadi sia-sia. Kalau nak ikut pendapat ulama, sebahagian kecil ulama pula, dia kata apa? Batal puasa. Jadi penting untuk jaga 6 perkara ni. Pertama sekali, ulama beritahu, dalam puasa ni kita kena jaga penglihatan kita. Kita kena jaga penglihatan kita. Daripada perkara apa? Pertama sekali daripada perkara-perkara yang haram lah. Daripada perkara-perkara yang haram. Yang kedua, daripada perkara-perkara yang mengalihkan perhatian kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun perkara itu halal. Menjaga penglihatan kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan tumpuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala beralih kepada perkara yang lain. Dan dalam jaga mata ni, ulama beritahu kita kena jaga mata kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan syahwat, walaupun terhadap isterinya sendiri, walaupun terhadap pasangannya sendiri. Suami pandang isteri, isteri pandang suami, pandang dengan pandangan syahwat. Yang ini pun tak boleh. Dalam bulan puasa, bukan bulan puasa, pada waktu ketika berpuasa, ketika kita berpuasa, perkara ini kena jaga. Perkara-perkara memandang pasangan kita dengan pandangan syahwat. Ni kalaulah pada isteri pun dah tak boleh, pada pasangan kita pun dah tak boleh, apakah lagi kepada perkara-perkara yang lain, kepada orang lain. Lelaki pandang pada wanita mahramnya, pada wanita ajnabi, dia pandang kepada wanita ajnabi. Perempuan pun sama, wanita pun sama, pandang kepada lelaki ajnabi dengan pandangan yang pandangan bersyahwat, pandangan bernafsu. Perkara ni kita kena elakkan. Tak, kalau kita buat perkara ni, dia akan menyebabkan rosaknya puasa kita. Dan Nabi SAW beritahu, pandangan mata ini adalah salah satu daripada panah-panah syaitan, daripada anak-anak panah syaitan. Sesiapa yang menjaga penglihatan kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya cahaya keimanan yang dapat dirasakan kemanisan dan kelazatannya di dalam hati. Jadi Nabi SAW beritahu, pandangan mata ini adalah salah satu daripada anak-anak panah syaitan. Jadi dengan pandangan mata ni, syaitan akan rosakkan kita punya amalan, akan rosakkan kita punya, paling bahaya iman kita. Paling bahaya iman kita. Dan dengan pandangan mata ni juga, syaitan akan alihkan penglihatan kita, akan alih tumpuan hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara dunia. Kalau kita tengok hari ni pun, kenapa kita jadi semangat nak buat satu-satu pekerjaan? Sebab kita tengok orang tu ada. Kita tengok orang lain ada sesuatu benda yang lain, ada satu benda yang kita tak ada. Maka kalau orang yang hati dia betul, dia akan cakap, saya pun nak juga macam tu. Dia akan usaha untuk dapatkan perkara tersebut. Orang kalau hati dia yang tak betul pula, dia akan buat khianat dekat orang tu. Hati yang betul, dia akan nak dapatkan perkara yang sama macam tu juga. Kalau orang hati dia tak betul,
dia akan usaha supaya macam mana benda tu hilang daripada orang tersebut. Semua ni bermula daripada pandangan mata. Bermula daripada pandangan mata. Jadi sewaktu kita berpuasa, sebaik-baiknya kita jaga penglihatan kita. Pertama daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua daripada perkara-perkara yang mengalihkan perhatian kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya tujuan kita puasa ni, kita nak usahakan untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh kerana tak jaga pandangan mata kita, tujuan kita jadi lari. Maksud kita jadi lari. Jadi maksud yang lain untuk dapatkan perkara-perkara yang tak perlu pun bagi kita sebenarnya. Yang kedua, menjaga lidah daripada berbohong, mengumpat, bercakap sia-sia, bercakap kotor, bergaduh dan seumpamanya. Jaga lidah daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat. Jaga lidah daripada perkara-perkara maksiat. Seperti daripada berbohong, mengumpat, cakap sia-sia, kita ejek orang, kita hina orang. Benda ni kita kena jaga. Sebenarnya bukan setakat sewaktu kita berpuasa. Bahkan seumur hidup kita. Seumur hidup kita, kita kena jaga lidah kita daripada perkara-perkara ni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW beritahu, puasa itu adalah perisai bagi seseorang. Maka orang yang berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang keji, ejek mengejek dan bergaduh. Dan jika ada orang memulakan pergaduhan dengan dia, maka hendaklah dia mengatakan saya berpuasa. Hendaklah dia mengatakan saya berpuasa. Dan kalaulah orang tu jenis tak faham bahasa, kita dah mengalah dah tak nak dah, kita dah beritahu dah saya berpuasa, saya tak nak terlibat dengan pergaduhan macam ni. Dia nak juga. Maka Nabi SAW beritahu, maka katakanlah pada hati kita sendiri, hendaklah kita beritahu pada diri kita sendiri bahawa kita ni sedang berpuasa. Dan kita tak perlu terlibat. Maknanya kalau orang yang cerdik, dia akan faham. Bila kita cakap kita berpuasa, okey, dia akan tinggalkan. Dia pun tak jadi nak berbahas, nak bergaduh, nak apa dengan kita. Tapi kalau jenis orang tak cerdik ni, dia nak teruskan juga, maka kita beritahu dalam hati kita, kita ni sedang berpuasa. Kita ni sedang berpuasa. Dan tak perlulah kita nak terlibat. Dia nak cakap apa, dia nak bising apa semua tu, biar dia, terserah pada dia. Kita jangan balas, jangan menjawab. Walaupun kita tahu jawapan dia dan kita tahu kalau kita jawab ni kita boleh menang, tapi sebaik-baiknya kita elakkan. Dan perkara yang paling banyak dilakukan dan semua orang suka nak buat, dan kita pun sebenarnya kita selalu buat tanpa sadar, iaitu kita mengumpat orang. Kita cerita cakap tentang buruk orang. Nabi SAW pernah ditanya, apakah itu mengumpat? Nabi SAW beritahu, mengumpat itu ialah kamu bercakap tentang saudara kamu perkara yang dia tak suka. Kamu bercakap tentang saudara kamu perkara yang dia tak suka untuk kita sebut-sebutkan. Itu mengumpat. Sahabat tu tanya lagi, kalaulah perkara itu benar-benar ada pada diri orang tersebut, kalaulah perkara itu memang benar-benar ada pada diri orang tersebut, maka Nabi beritahu itulah mengumpat. Kalau betul-betul ada pada diri dia, itu adalah mengumpat. Tapi kalau tak ada, kalau perkara itu tak ada, maka itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Dan zaman kita sekarang ni, dua perkara ni senang sangat berlaku. Dua perkara ini sangat senang berlaku. Mulut dia diam, tak cakap apa-apa, dia tutup. Memang dia tak cakap apa-apa pun.
Tapi melalui dia fitnah tersebar, melalui dia perkara-perkara aib orang tersebar. Macam mana? Dia pegang kan, dia pegang benda ni, petak 4 segi ni kat tangan dia, dia pun tekan button share. Dia kongsi cerita buruk orang. Kalau orang sekarang kita cerita-cerita gosip, cerita-cerita panas tu, orang lain nak viral, dia pun nak viralkan juga. Dan kita kena ingat dan faham, kalaulah benda tu betul-betul ada pada diri orang tersebut, kita sebenarnya sedang mengumpat. Kita sebenarnya sedang mengumpat. Dia duduk dekat rumah dia, dalam bilik dia, atas tikar sembahyang dia, tak pergi mana-mana pun, tapi dia tekan button. Dia share. Melalui dia, aib orang tersebar. Dan zaman sekarang, kalau zaman dulu, satu-satu aib orang, kalau nak disebarkan, orang ni kena pergi rumah A, rumah B, rumah C, seterusnya sampai habis satu kampung. Dia pusing satu hari, satu kampung pun baru satu kampung dia settle, baru dia dapat sebarkan perkara aib tu dalam satu kampung. Tapi zaman kita sekarang, kita duduk dekat rumah, kita tekan button share, satu dunia tahu. Satu dunia tahu. Zaman dahulu dosa aib sebarkan aib orang, fitnah, mengumpat ni, dalam satu kampung je berlaku. Sekarang ni tidak. Zaman kita sekarang tidak berlaku. Kita buat, kita tekan satu button, satu dunia tahu. Maknanya dosa dia ni, dia dapat dosa satu dunia. Satu dunia punya dosa. Jadi kita kena hati-hati perkara ni. Memang cerita, sebarkan perkara buruk, aib orang ni memang seronok, memang sedap dia buat. Tapi kita kena ingat, dosa dia tak sikit, banyak. Itu kalau betul ada. Kalau betul ada pada orang tu, dia jadi mengumpat. Kalau tak ada, dia jadi fitnah. Dan dua-dua ni tak baik untuk kita. Dan saya pernah berjumpa dengan satu orang alim. Dia cakap apa dia? Orang kita ni, manusia sebenarnya, orang kita ni pemurah sangat. Pemurah sangat. Sedekah harta pun dia pemurah, dia bagi free amalan dia pada orang pun dia pemurah juga dalam perkara ni. Dia bangun tidur dia sembahyang subuh berjemaah di masjid. Kalau dia berpuasa, dia puasa pula hari tu. Lepas tu dia zikir, baca Quran, sembahyang zuhur. 5 waktu sempurna amalan semua dia buat. Ujung-ujung dia cerita buruk orang. Sebelum tidur dia mengumpat orang. Sebelum tidur dia buat fitnah dekat orang. Maka amalan dia sepanjang hari tu punya sedekah, hari tu punya puasa, hari tu punya zikir, hari tu punya sembahyang, free dia bagi pada orang. Macam tu je dia bagi pada orang. Orang yang dia umpat, orang yang dia fitnah tu pun kadang-kadang sehari bulan tak sembahyang pun. Tapi oleh kerana dia mengumpat, maka kerana umpatan yang dia buat tadi tu, amalan dia hari tu semua dia bagi orang tu free je. Jadi kita kena jaga perkara ni. Ni yang perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, adab yang ketiga kita kena jaga ialah menjaga telinga kita. Menjaga telinga kita daripada perkara-perkara yang haram. Maka setiap perkara yang haram untuk diperkatakan, maka perkara itu juga haram untuk didengari. Setiap perkara yang haram untuk diperkatakan, maka perkara yang sama juga haram untuk didengari. Maka kita jagalah. Seperti mana kita jaga mulut kita, kita tak nak mengumpat, tak nak membohong, tak nak cakap apa-apa pasal orang, tak nak buat maksiat. Maka seperti mana kita tak nak mulut kita buat, maka seperti itu kita jaga telinga kita. Jangan buat perkara-perkara yang haram untuk, jangan kita mendengar perkara-perkara yang haram untuk didengari. Dan seterusnya, perkara keempatlah menjaga segala anggota badan yang lain, seperti menjaga tangan daripada menyentuh sesuatu yang haram,
menjaga kaki daripada berjalan ke arah sesuatu yang haram. Dan demikian juga dengan anggota-anggota yang lain. Kita kena jaga seluruh anggota tubuh badan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah hati kita. Jangan berpaling daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa pun amalan yang kita buat, apa pun pekerjaan yang kita buat, harapan kita hanyalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat amalan yang kita keinginan kita, hasrat kita gantungkan hati kita ni mengharap daripada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, tempat pengharapan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nak meminta pun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang kelima. Perkara yang kelima ialah memelihara perut kita daripada pada masa berbuka janganlah makan terlalu kenyang sehingga memenuhi perut walaupun daripada sumber harta yang halal. Ini adab berpuasa. Satu hari daripada pagi sampai ke malam, sampai ke petang, kita dah berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Sampai waktu berbuka janganlah kita merosakkan maksud berpuasa itu. Macam mana cara dia? Kita makan sekenyang-kenyangnya. Kita makan sekenyang-kenyangnya. Jadi kalau inilah perkara yang kita buat, sebenarnya kita bukan berpuasa pun. Sebenarnya kita bukan berpuasa pun, kita hanya tukar waktu makan. Kita hanya tukar waktu makan. Sepatutnya kita sarapan pukul 8 pagi. Tapi kerana bulan Ramadan kita tarik makan sarapan tu sebelum subuh, kita makan sahur. Sahur tu makan seolah-olah supaya sepanjang hari tak nak lapar. Punya banyak dia makan. Dan dia kata ni standby untuk satu hari ni. Makan sekenyang-kenyangnya supaya apa? Satu hari sepanjang siang tu tak berasa lapar. Lepas tu time buka. Time buka pula makan lagi, makan seolah-olah nak cover waktu makan yang kita dah tinggalkan tadi. Biasanya kita makan sarapan pukul 8 pagi, kita tarik bawa sebelum subuh, dan kita makan tengah hari pukul 3 petang, kita tarik dia bawa pergi lepas maghrib. Makan lepas maghrib, lepas masuk waktu maghrib. Itu pun makan sekenyang-kenyangnya, seolah-olah nak cover balik lapar siang tadi. Kalaulah ini perkara yang kita buat, sebenarnya kita tak puasa pun. Sebenarnya kita tidak berpuasa pun. Kita hanya tukar waktu makan kita. Sedangkan maksud tujuan sebenar berpuasa ni, antara maksud dan tujuan berpuasa ialah kita nak merasai kesusahan orang-orang miskin yang tak dapat makanan, yang payah nak dapat makanan, yang payah nak dapat minuman. Pula kita sekarang ni telah berlalu dekat sana, dekat saudara kita kat mana, dekat Palestin tu dah dekat 130 hari dah. Dekat 130 hari dah. Mereka berlapar, nak dapat makanan susah, nak dapat minuman susah. Ini kita nak bagi tolong dia orang, kita nak ajari dia orang, kita tak mampu. Kita tak mampu. Jadi macam mana cara kita nak merasai kesusahan mereka? Inilah melalui perantaraan puasa ni. Jadi sepatutnya kita kena usahakan supaya waktu sahur kita makan paling minima. Paling minima. Biasanya katalah kita biasa sarapan pagi memang nak kena 2 pinggan nasi lemak. Memang nak kena makan 2 pinggan nasi lemak baru boleh cover sampai tengah hari. Nah, ke waktu sahur tu tak payahlah makan 2 pinggan nasi tu. Paling tidak, paling lebih banyak pun makanlah sepinggan. Keperluan kita, makanlah sepinggan tu. Dan kalau ikutkan kajian doktor kata apa? Satu hari mana setiap orang ni kena minum paling tidak 2 liter air.
Oh, dia punya fikir nak cover siang punya pasal, dia nak minum 1 liter air sahur tu. Bukan tak boleh. Tapi kita sekarang nak rasa kesusahan orang-orang miskin. Maka sepatutnya sahur tu kena minum 1 liter, janganlah minum 1 liter. Minumlah 1 botol 1/2 liter jadilah. Supaya apa? Biar sampai tengah hari tu kita rasa dia punya lapar, rasa dia punya dahaga. Kalau tak rasalah. Dan time buka janganlah cover balik. Mentang-mentang sahur tadi makan sikit, dia buka dia makan betul-betul. Pun jangan juga. Supaya apa? Supaya sampai maksud tujuan puasa tersebut. Dalam kitab ada sebut, ada setengah ulama. Dia punya makan, sahur dan berbuka dia tak lebih daripada sekeping setengah roti. Padahalnya hari-hari biasa, dia makan sarapan pagi 2 keping. Saya masa belajar dulu, madrasah kami ada ambil ustaz-ustaz daripada belah-belah India, Pakistan, Yaman pun ada. Dia orang ni memang sarapan pagi makan roti. Dan dia orang kata paling kurang sarapan pagi roti ni mesti 2 keping. Ni kalau katalah ini adat kebiasaan dia orang, sarapan pagi 2 keping roti. Maka ulama ni dia kata apa? Dia punya sahur dan berbuka dia, makan sahur dan berbuka dia hanyalah sekeping setengah roti. Dia dah cut, dia dah potong sebahagian. Kita pun macam tu jugalah untuk merasai hakikat berpuasa, untuk mencapai maksud sebenar berpuasa ni, kurangkanlah makan kita. Biasanya sarapan pagi je 2 pinggan, kurangkanlah tinggal sepinggan. Ataupun dah memang makan sarapan memang makan sepinggan je, tak lebih makan sepinggan je, kurang jadi separuh. Supaya apa? Capai maksud puasa tersebut. Tapi tak boleh ke nak makan sepinggan? Boleh, tak jadi masalah. Nak makan 2 pinggan pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting siang dia tu dia rasa lapar. Jangan kita makan, minum supaya apa? Siang nanti tak lapar. Dan makan buka pula nak cover balik lapar yang siang tu. Itu jangan. Dan seterusnya yang keenam, dalam setiap amalan kita kena ada perasaan takut. Takut dan harap. Dalam semua amalan yang kita buat, dalam hati kita kena ada rasa takut. Takut apa? Takut Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan kita. Kita dah penat berpuasa, kita dah penat sembahyang, kita dah penat buat amalan. Jadi dalam hati kita kena ada rasa takut. Takut yang Allah Ta'ala tak terima amalan kita, dan kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima. 2 sifat ni kena ada dalam diri setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW berkata, barang siapa yang 2 sifat ni ada dalam hati dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia daripada salah satu daripada 2 perkara ni. Maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada perkara yang ditakuti, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada dia apa yang dia harapkan. Jadi ini 6 perkara yang saya dan tuan-tuan dan kita semua kena usaha untuk jaga. Ini perkara untuk dijaga supaya puasa kita tercapai maksud tujuan kita berpuasa. Supaya puasa kita diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga apa yang dimuzakarahkan pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada saya dan kita semua untuk kita amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.